Yang berhormat Batu Uban. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya soalan nombor 9. Sila Yang Berhormat penanti sila Mangun jawab. Kerajaan negeri melalui Jabatan Pertanian Negeri memberi penekanan kepada pembangunan industri asas tani untuk menembusi pasaran luar dengan cara melaksanakan program-program bagi meningkatkan daya saing produk industri asas tani. Bagi tahun 2020, sebanyak RM500,000 telah diperuntukkan bagi pembangunan projek industri asas tani dengan melaksanakan program-program seperti berikut, iaitu program pembangunan industri pemprosesan makanan RM200,000 kepada 25 usahawan. Kedua, program pembangunan aktiviti jualan terus dengan peruntukan RM300,000 kepada 20 sasaran kepada 20, tetapi sasaran bilangan usahawan yang menerima faedah ialah 140 orang. So dengan jumlah RM500,000 kepada sasaran 20 program kepada 165 usahawan pada tahun ini. Selain meningkatkan daya saing produk industri asas tani tempatan bagi pasaran tempatan maupun ke pasaran luar negara, pembangunan IAT di negeri ini juga memfokus pada pembangunan modal insan di mana usahawan tempatan diberi pendedahan, kemahiran dan pengetahuan berkenaan pengandalian bahan makanan, diikuti dengan pembangunan kualiti dan representasi produk supaya mencapai piawaian dan memenuhi kehendak pasaran. Untuk membantu meningkatkan kapasiti pengeluaran, pihak Jabatan Pertanian Negeri menyediakan bantuan dan insentif seperti mesin dan peralatan pemprosesan makanan kepada usahawan yang layak. Usahawan IAT juga turut dibantu dengan cara membawa mereka menyertai program promosi sama ada di dalam atau di luar Pulau Pinang. Perincian bantuan dan sokongan yang disediakan oleh Jabatan Pertanian Negeri kepada usahawan industri agro makanan dan industri asas tani adalah terletak di lampiran A. So dalam lampiran A ni ada macam 17 senarai dan saya rasa senarai ini boleh dibaca oleh adun yang bertanya. Pihak Jabatan Pertanian tidak soalan kedua ya. Pihak Jabatan Pertanian tidak menawarkan tanah yang secara khusus kepada belia yang berminat untuk menjalankan projek pertanian, tetapi walau bagaimanapun pihak jabatan menyediakan plot tapak untuk disewa kepada peserta yang berminat. Belia yang berminat perlu melalui proses temuduga bagi mendapatkan plot dan tapak yang disediakan oleh pihak Jabatan Pertanian Negeri seperti di Permatang Pauh Agro Park di Penanti, Batu Kawan Agro Park dan Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM Arakuda. Plot ataupun tapak projek yang ditawarkan adalah milik agensi seperti CMI dan juga agensi luar di bawah kerajaan dan Jabatan Pertanian bekerjasama dengan jabatan-jabatan lain. Bagi belia yang berhasrat menjalankan projek pertanian
juga boleh memohon pembiayaan menerusi tabung usahawan tani Negeri Pulau Pinang. Kemudahan pinjaman adalah berjumlah RM6,000 kepada belia berumur 40 tahun dan ke bawah. Bagi usahawan tani yang berumur melebihi usia 40 tahun, kemudahan pinjaman yang ditawarkan adalah berjumlah RM5,000 dengan tempoh bayaran balik pinjaman ialah selama 2 tahun tanpa sebarang bayaran faedah. Bagi mereka yang memerlukan pinjaman kali kedua, pinjaman mikrokredit ini boleh dimohon sehingga RM10,000 dengan kadar faedah 6% tahun bagi tempoh pinjaman selama 2 tahun. Selain itu, belia juga boleh memohon geran entrepreneur muda dari Kerajaan Persekutuan yang dikendalikan oleh Jabatan Pertanian Negeri. Geran ini diberi dalam bentuk barangan nilai maksima sehingga RM20,000 per individu dan ianya tidak perlu dibayar balik. Selain itu, pemohon geran entrepreneur muda boleh dipertimbangkan pakej pembiayaan dengan kadar keuntungan sebanyak 2% setahun bagi pembesaran projek pertanian yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 1 tahun dengan had maksimum pembiayaan RM50,000 hingga RM200,000 daripada pihak Agrobank atau sehingga RM50,000 daripada pihak tabung ekonomi usahawan iaitu tekun bagi setiap projek. Seterusnya, pemohon geran agripreneur muda juga akan menerima khidmat nasihat teknikal dan latihan secara intensif yang bersesuaian melalui program-program yang akan dilaksanakan. Objektif pelaksanaan ketiga-tiga projek ini adalah bagi memastikan produk industri asas tani tempatan mampu bersaing di pasaran. Usahawan industri asas tani turut dibantu melalui program-program promosi di dalam dan di luar negeri Pulau Pinang. Walau bagaimanapun, program promosi yang melibatkan perhimpunan awam dilaksanakan melalui kaedah yang lebih sesuai dengan pematuhan SOP kesihatan dan keselamatan yang ditetapkan industri agromakanan, terdiri daripada tanaman makanan dan produk hasilan makanan. Bantuan dari sokongan yang disediakan kepada usahawan tanaman dan industri asas tani. Nombor 1, perkhidmatan khidmat pengembangan teknopertanian, program pembangunan kelompok tani, program pembangunan petani pelapis, pengukuhan khidmat dan pengembangan dan komisi pembangunan, program perkhidmatan kejenteraan. Petani ataupun usahawan diberi latihan dan peralatan bagi pelaksanaan program. Yang berhormat, Ya. Tadi Yang Berhormat tak sebut lampiran ini yang merangkumi 17 ini akan dihantar ke meja dan boleh diringkaskan maklumat yang di lampiran yang seperti yang disebut. Okey. Tidak boleh baca semua. Ya, betul. Ada 17. Tapi saya nak tambah lagi satu yang telah yang telah dicadangkan kepada kerajaan negeri ialah projek menggunakan teknologi retort yang telah dimulakan pada tahun lepas, di mana mesin retort yang kecil dibolehkan digunakan oleh usahawan industri asas tani untuk menjual pemasaran makanan tanpa menggunakan peti sejuk dan tanpa menggunakan pengawet. Maknanya masakan-masakan yang dimasak
boleh menggunakan teknologi retort di mana sterilisasi dilakukan kepada makanan di tahap suhu 121 degrees Celsius dan makanan itu boleh tahan selama 2 tahun dan makanan itu boleh dihantar secara kurier dan untuk bisnes online yang akan membantu usahawan-usahawan kecil. Kos untuk peralatan retort ini adalah mampu milik, insya-Allah. Jawab yang ditanya sudah. Ya, itu jawapan dia. Untuk membantu usahawan industri asas tani untuk menembusi pasaran luar dengan menggunakan teknologi baru seperti retort teknologi. Terima kasih. Terima kasih penanti. Satu soalan saja saya ingat, yang soalan pokok daripada Batu Uban. Terima kasih Datuk Speaker dan terima kasih YB penanti atas jawapan yang diberikan. Soalan tambahan saya, seperti yang sedia maklum bahawa industri ini juga menerima implikasi akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Maka saya ingin tahu apakah usaha ataupun program yang dijalankan oleh YB penanti untuk disediakan untuk membantu mereka yang terkesan daripada akibat COVID-19 ini. Terima kasih. Semasa COVID, kita telah mempunyai bantuan COVID sebanyak 79 juta dan sebahagian daripada peruntukan itu disalurkan kepada petani-petani dan juga kepada usahawan-usahawan. Kerajaan negeri semasa COVID memperuntukkan di bawah Esko Usahawan sebanyak 30 juta mikrokredit tanpa faedah yang telah disalurkan hanya tinggal 1 juta lebih saja. Ini adalah peruntukan bantuan semasa COVID dan juga untuk petani-petani terutama dalam bidang sayur-sayuran juga kerajaan negeri telah memberi bantuan dari segi in terms of RM400 kepada mereka, tapi dari segi baja organik yang disalurkan melalui Jabatan Pertanian dan juga untuk tahun hadapan dan planning juga tahun baru-baru ini juga saya telah meluluskan 15 permohonan semasa COVID, permohonan untuk usahawan menggunakan tabung usahawan muda dan saya telah menukar cara pembiayaan untuk supaya usahawan-usahawan dapat bantuan kewangan tu dengan lebih segera. Maknanya permohonan dibuat kepada jabatan oleh usahawan, jabatan-jabatan veterina, jabatan pertanian dan juga perikanan dan tidak perlu lagi menunggu kelulusan di peringkat, maknanya menunggu kelulusan di peringkat negeri. Maknanya pihak jabatan boleh membuat putusan, membuat saringan dan siasatan dan terus akan dihantar kepada PDC untuk decentralize proses pengagihan peruntukan dengan lebih segera kepada usahawan-usahawan di bawah tabung usahawan tani. Ya, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat penanti.